Terlebih tak apa. Sebab video pun dekat TikTok tu kita boleh monitor. Okay. Nama. Okay. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan serta para sahabat sekaliannya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan Allah taufik, hidayah dan taufiknya. Hidayah ini petunjuk, manakala taufik pula adalah kemampuan untuk kita mengikuti petunjuk Allah. Subhanallah, muslimin muslimat, bila sebut hidayah, petunjuk, Allah telah berikan kepada sekalian manusia itu petunjuk. Lebih-lebih lagi kepada kita yang telah pun mendapat daripada zaman ke zaman, daripada abad ke abad, iaitu Al-Quranul Karim. Segala-galanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk. Hudan linnas. Hudan linnas. Subhanallah, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi jika kita mengatakan bahawa kita belum dapat hidayah, itu adalah satu bentuk perkataan dusta. Soalnya mengatakan bahawa Allah tidak memberikan kepada kita petunjuknya, sedangkan petunjuknya yang sebenar-benar, yang terbuka, yang siapa saja boleh buka dan baca, dan di mana-mana sahaja. Buka internet, buka Google. Tinggal lagi kita ni ada tak taufik. Taufik itu adalah kemampuan kita mengikuti petunjuk. Jadi syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa, masih diberikan kepada kita kemampuan, kan, dengan nyawa kita ni membuatkan kita ada daya. Kalau tak ada nyawa, dah tak ada daya dah. Maksudnya daya untuk berkata, untuk bergerak, untuk tangan kita, kan, daya kita, kemampuan kita. Masya Allah, Allah berikan kita daya daripada nyawa yang dipinjamkan oleh Allah. Dan pada saat ini kita berada di sebuah taman syurganya, di sebuah majlis ilmu yang merupakan taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, tadi pun dah habis lambat dalam pukul 9.30 pukul 9 pukul dah 8.30 lebih. Lepas tu kita jumpa balik 10.30 dalam satu majlis ilmu yang lain. Harap tidak jemu lah ya sahabat-sahabat. Subhanallah, apa khabar semua? Anda hadir kuliah ini daripada mana? Itulah soalannya.
Apa khabar? Anda hadir ni daripada mana? Boleh saya tengok sikit ya. Okey. Kalau di TikTok ada Ahmad Dahlan, Imzura, Yad, Lipas Malas, Mira Fatman, Black Ridman, Ahrus, Anawan. Subhanallah. Saya dari Gombak, Kedah. Boleh tuliskan tak nama? Nama saya Saza, saya daripada Gombak. Saya hadir. Macam tu kan. Okey, subhanallah, kerja tengah rehat Ustazah. Alhamdulillah. Nil Ajela, Rex No Drama. Khabar baik daripada JB Rahmat. Ya, terima kasih. Azimima. Daripada Banting Takato. Pemaisuri cerah, saya hadir Ustazah. Jingga hadir. Ya, Jingga. Saya dapat mimpi cakar kucing budak menjerit. Okey, itu biasa. Mainan tidur. Okey, Sufia Baboy Betty, saya Kak Ita dari Seremban. Okey, Din Shima. Nama di TikTok kebanyakannya bukan nama sebenar. Amai Merecik, mungkin nama produk ataupun nama perniagaan. Kan? Betul tak? Saya dari JB, Azimima. Saya dari Sungai Buloh, Syarwa. Zila Timah dari Ceras. Saya Ros. Nama saya Apis. Princess Diana. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Ustazah, adakah kalau kita biarkan suami kita tak kerja? Ada je soalan. Kita sebagai isteri membuat suami kita sebagai isteri membuat suami kita lelaki. Ustazah, adakah kalau kita biarkan suami kita tak kerja, kita sebagai isteri membuat suami kita lelaki? Soalan tu pening sikit. Subhanallah, Allahu Akbar. Memang ramai kan zaman sekarang lelaki tak bekerja. Ada beberapa faktor. Kehilangan kerja, ataupun tak mampu bekerja, ataupun malas bekerja. Lelaki yang ada tanggungjawab untuk menunaikan nafkah, kalau sebab malas, berdosa. Berdosa seorang lelaki yang ada tanggungjawab padanya untuk menanggung nafkah keluarga, dan dia tidak bekerja atas faktor malas. Bukan faktor lain ni, maka berdosa baginya, menanggung dosa. Dosa besar ke dosa kecil? Menunaikan tanggungjawab dan menanggung nafkah adalah kewajipan. Jadi dia meninggalkan kewajipan, ia bukan dosa yang kecil. Berat dosanya. Namun sekiranya hasil daripada persetujuan suami isteri dengan keadaan ekonomi, kebetulannya isteri ni pangkatnya ataupun sumber rezeki daripada isterinya lebih besar, bincang-bincang suami isteri ni dengan status ekonomi, kalau hantar anak pergi dijaga anak apa semua lagi kos tinggi, mereka buat sementara. Itu kata dia tak boleh bincang tu untuk selama-lamanya. Buat sementara, mereka berdua bersetuju untuk tak apalah bang, awak jaga buat sementara ni, sementara kita nak tunggu stabil. Sebab kalau awak keluar kerja, memang kita tak mampu nak tanggung kos jaga anak. Seorang anak 400, 500 ni, dah 3 orang dah 1,500, sama pula dengan gaji awak. Lagipun kalau awak jaga anak kita ni gini-gini, sambil-sambil tu ni. Lepas tu setuju. Suami pun kata tak apa ke? Tak apa, ini perancangan sementara, jangka pendek kita. InsyaAllah nanti ada rezeki, dah makin stabil, kita fikirkan lah. Ya, ada orang sementara anak kecil, bila anak dah masuk sekolah, dia lebih jimat berbanding tadika. Tadika mahal kan, nak hantar pengasuh rumah orang mahal. Satu lagi anak kecil, risau kalau orang lain jaga macam mana. Jadi tidaklah dikatakan lelaki ini dayus ataupun wanita ini telah mengambil peranan sebagai lelaki. Jadi saya kira itu jawapan ringkas ya sahabat-sahabat. Maksudnya di sini jangan semudahnya kita mengatakan seorang lelaki itu tidak bertanggungjawab ataupun dayus ataupun zalim, sedangkan mereka suami isteri sudah pun berbincang dan sudah pun saling memahami dan saling bertolak ansur. Maksudnya bukanlah diniat secara berterusan. Tuan-puan sekalian, menjaga anak di rumah itu juga satu pekerjaan. Kalau saya tanya tuan-puan, kalau ada lelaki buka tadika, kan lepas tu kan yang jaga budak-budak lelaki ni pun lelaki. Jadi subhanallah, seorang suami, seorang lelaki jaga anak-anak, seolahnya dia sedang bekerja. Satu pekerjaan. Maksudnya ia bukanlah duduk rumah tak buat kerja, kita kata kan. Sebab dia telah menggantikan tugas yang sepatutnya mungkin isteri, tapi sebab ekonomi. Kalau dia orang nak switch, lelaki suami keluar kerja, lepas tu isteri berhenti, mungkin mereka dah timbang dari sudut kemampuan ekonomi,
Macam tu lah ya, sahabat-sahabat. Saya harap boleh menjawab persoalan tu. Terima kasih yang bertanya, terima kasih yang hadir. Mana sahabat-sahabat di AB, kita tegur jap. Azam Syukri, Nur Aisyah Syadikcha, Mamalik Anwaddin, Faiz Peti Sejuk. Macam-macam ada ni. Radia Ahmad, Juliana Jumaat, Zairina Abdul Rahman, Hamna Zakaria, Aziza Izali Zazu. Ini daripada FB ni. Ratika Ikatalam, pagi tadi 7 saya mengikuti Syah Musa. Sekarang pun Alhamdulillah tengah mengikuti lagi. Terima kasih Ratika Ikatalam. Ni daripada Indonesia ke? Liza Nani dari Singapura. Dengan Zabi dapat manfaat lagi boleh. Alhamdulillah. Nurahyan Khairuddin, saya dari Kajang. Khatijah Abdullah, Aziza Izzah, Alia Amani. Ramai ni. Siti Jaimi, Aziza Hashim, MD Farouk. Okey, Azizah daripada Banting, Nur Ain Hadi, Ustazah Serendah Selangor, Azizah Mokhtar, Rusiliana, Normalina, Suzi Syahidah, Azizah Mokhtar, Ida Ibrahim dan ramai lagi lah ya, saya tak dapat nak sebutkan. Zain Muhammad, Latifah, Siti Hamidah binti Nur Hidayah Samsudin, Rosina Surib dan lain-lainnya. Marilah sama-sama kita tekan butang share supaya lebih ramai yang boleh hadir dalam kuliah kita pada tengah hari ni. Okey, pada tengah hari ni, sebelum waktu Zuhur ni, sekarang dalam 10.40, waktu yang diberikan kepada saya hingga 11.30. Dan kita ada penganjur kita ialah, terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur UTM Space Johor Bahru. UTM Space Johor Bahru, School of Professional and Continuing Education, Universiti Teknologi Malaysia. Ya. Okey, terima kasih yang kita hormati, yang kita muliakan, yang dihormati Profesor Teknologis Dr. Nazri bin Ali. Profesor Teknologis Dr. Nazri bin Ali menjalankan tugas pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif UTM Space. Pengarah-pengarah dan pengurusan tertinggi UTM Space, Kelab Sukan dan Kebajikan UTM Space, semua staf UTM Space dan UTM, ke semua mahasiswa, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Subhanallah, English UTM Space School of Professional and Continuing Education, Bahasa Melayu Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Subhanallah, Allahu Akbar. Remote. Okey. Dah, makin sejuk. Jap sebab aircon ni direct dengan saya. Dia memang jadi sejuk. Ngadap muka. Okey, kita buat 24 dan kipas satu je. Okey, Alhamdulillah. Okey, muslimin-muslimat, kita nak baca sikit latar belakang penganjur kita. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan, Universiti Teknologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai UTM Space, bertempat di Skudai, Johor. Saya pernah tinggal di situ hampir 1 tahun selepas nikah. Nikah masa tu suami saya tengah buat master di UTM dalam bidang chemical engineering. Lepas tu duduk di nama kompleks ke apa tu, Iskandar ke apa. Maksudnya duduk di rumah flat. Rumah flat ni rumah flat untuk orang-orang pelajar-pelajar berkahwin. Situ memang orang dah kahwin. Jadi saya nikah dengan cik suami ni. Hari ni kan hari lahir cik suami. Gitu. Saya nikah dengan cik suami saya ni, dia tengah belajar. Saya pula baru habis belajar. Saya baru habis Mesir bulan 9, nikah bulan 11. Bulan 9, bulan 10, bulan 11. Gitu. Baru balik 2-3 bulan daripada Mesir, belum kerja apa-apa, nikahlah kita. Bulan 11 nikah. Nikah pada 5 hari bulan 11. 6 hari bulan 11 2005. 6 hari bulan 11 2005. 17 tahun lah nikah sebab anak sulung umurnya 16. Jadi tuan-puan sekalian, pernahlah duduk dalam UTM tu sampailah dia habis, sampai sarap mengandung, macam tu. Sebelum nikah memanglah orang kata, terutamanya pada suami lah, takkan dah nak nikah belum kerja, nikah kan tengah belajar, dah nak nikah macam mana nak tanggung anak bini, macam mana nak tanggung makan anak isteri, macam tu kan. Sebab suami kena bertanggungjawab kan. Lepas tu bila ditanya kepada mak ayah saya je ni yang, alah, nikahlah, rezeki tu Allah beri, percayalah rezeki orang bernikah. Maksud saya memang adalah ibu bapa yang macam tu. Saya adik-beradik 10 orang, saya nak kedua, 9 orang dah nikah. Umur mak saya sekarang ni 60 tahun. Tahun ni lah baru masuk, hujung bulan 4 baru ni. Mak saya umurnya tahun ni genap 60. Gitu, nikah umur masa 19 kan.
Jadi cucu mak saya dah 38 orang lebih kurang. Jadi orang rasa macam baru umur, maksudnya sebelum umur saya 60, umur 50 lebih, cucu dah 36, dekat 40 orang. Sebab apa? Memang anak-anaknya nikah awal. Mak ayah ni kalau tak ada yang kenal, dah ada yang ni, tak kira lah kerja ke tak kerja ke, mak ayah pemudahkan. Mak ayah kata, ayah dengan mak, rezeki orang nikah mesti ada. Mesti ada. Yakin dan percaya. Betul lah, memang ada. Memang ada lah rezeki tu, Alhamdulillah. Walaupun susah peringkat awal nikah, ada je lah kadang mak telefon. Gana Asma ada duit tak nak makan tu? Mak pun masuk duit. Ayah telefon. Kadang mertua, kalau malu sangat kan, sebab tengah belajar, nak bayar sewa, nak bayar itu, nak ni kan semua. Kadang-kadang masa tu pinjam. Itu kata rezeki tu ada, walaupun meminjam. Rezeki orang nak bagi pinjam duit. Rezeki lah tu. Kan telefon adik, kan telefon abang tak ada, adik lelaki. Meminjam, subhanallah, pinjam untuk sara hidup. Dah lepas tu lebih kurang dah mengandung Atikah 7 bulan, 8 bulan dapatlah kerja. Suami dapat kerja, mulalah kita bayar hutang selesai. Bayar hutang dulu. Jadi Alhamdulillah, maksudnya sama ada rezeki tu datang dalam bentuk kita boleh meminjam dengan orang, datang dalam bentuk mak ayah bagi duit sementara nak dapat kerja, semua tu rezeki. Balik kampung naik bas, bawa motor, hidup seadanya. Alhamdulillah. Sebab bila sebut UTM ni, saya boleh terbayang sebab duduk dalam tu. Jadi saya harap sangat UTM satu hari kalau ada rezeki, jemputlah saya pergi direct. Seronok mengulangi nostalgia masa awal-awal nikah. Gitu. Jadi kita nak baca ni, kita punya penganjur ni, Universiti Teknologi Malaysia atau lebih dikenali UTM Space ni sebuah badan korporat. Badan korporat rupanya yang bertanggungjawab untuk merancang, mengurus dan melaksanakan program pembelajaran sepanjang hayat untuk Universiti Teknologi Malaysia, untuk UTM. Ditubuhkan pada bulan Julai 1993, menyediakan laluan alternatif bagi mereka yang terlepas peluang untuk mengikuti pengajian daripada arus pengajian perdana. Kini UTM Space menawarkan pelbagai kursus berasaskan sains dan teknologi pada tahap diploma dan ijazah, sama sebagaimana ditawarkan di fakulti-fakulti UTM. Sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan, UTM Space kini bertindak sebagai cabang korporat perniagaan UTM yang menumpukan usaha kepada pembangunan pembelajaran sepanjang hayat. Selarian dengan misinya, UTM Space berazam untuk menerajui pembangunan modal insan yang kreatif, inovatif melalui pembelajaran sepanjang hayat berkualiti. Saya macam tertanya-tanya ni, apa maksud? Menyediakan laluan alternatif bagi mereka yang terlepas peluang mengikuti pengajian daripada arus pengajian perdana. Maksudnya, adakah dia macam, maksudnya kalau tak ada SPM pun boleh masuk, boleh belajar macam tu boleh dapat sijil ke macam mana? Masya Allah, ini bagus sangat ni. Nanti kan boleh tak minta PA berhubung dengan ni, tanya maklumat lanjut berkenaan dengan ni. Tuan puan sekalian, UTM, kalau siapa pernah pergi UTM School Dive, Universiti memang cantik, besar, luas. Memang cantik. Kami selalu pergi bagi makan ikan. Dalam UTM tu ada tempat tasik tu bagi makan ikan. Itulah saat romantik kami awal-awal kahwin. Itulah mampu beli roti, pergi kat tasik tu bagi makan ikan. Saya tak tahulah tasik tu ada lagi tak untuk bagi makan ikan tu. Rasa ada kot kan. Dia untuk orang yang bekerja. Dia untuk orang yang bekerja. Gitu. Terlepas peluang untuk orang bekerja. Okay. Tak apa, nanti kita dengar secara lanjut. Jadi tuan-puan sekalian, kita support ni UTM Space ni, follow mereka untuk tahu lebih lanjut untuk mengetahui lebih lanjut tentang UTM Space ni. Jadi dia ada ni, kalau cari je UTM Space, UTM Space, space tu eja SPACE, space UTM Space. Cubalah Google cari ke apalah channel pun, nanti keluarlah tu. Kalau siapa nak berhubung, bahagian pemasaran dan perhubungan pelanggan, anjuran. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada pihak penganjur. InsyaAllah kita akan pergi kepada slide yang disediakan dan kita akan bincangkan tajuk oleh pihak penganjur di UTM Space kita ialah cintai ilmu, berkenaan dengan ilmu, mengejar manfaat duniawi dan ukhrawi. Okey, insyaAllah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita akan pergi ke ni. Whiteboard pula. Pergi ke ni.
Ustazah kawan. Itulah komen tak nak baca kat sini. Semua program ditawarkan ada professional diploma. Oh, professional diploma. Tapi kena ada SPM jugalah ya. Sebab dia kata yang terlepas daripada arus perdana. Sofi Sadikin kata semua program ditawarkan ada professional diploma. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya salah seorang graduan UTM Space. Yuran pengajian saya bayar sendiri. Umur ketika tu 20 tahun sambil kerja, weekend belajar. Ni Intan Asmara. Saya salah seorang graduan UTM Space. Yuran pengajian yang saya bayar sendiri. Umur ketika tu 20 tahun sambil kerja, weekend belajar. Okey, apa lagi maklumat? Semangat saya cerita awal nikah. Ya Muhammad Faizal, Encik Muhammad Faizal bin Ahmad. Ya, awal nikah, pengorbanan, perjuangan. Ya, banyaklah kenang-kenangan masa duduk UTM ni. Yelah, kita pun tak kerja, lepas tu dia pun tengah belajar. Masa tu, makanan paling special ialah laksa Penang. McD tu lalu je, tak mampu nak beli. McD tu kan jalan belakang keluar. Sekarang ni saya tak tahu ada tak lagi. Jalan belakang keluar UTM tu, jalan belakang tu, kalau keluar akan lalu McD. Nak pergi ke Ion tu, hai bye-bye je. Sebab apa? Tak mampu. Pergi ke Ion, pergi makan laksa Penang kat situ. Tak tahu dulu Jasko, sekarang Ion kan. Tak tahulah sekarang ada tak lagi. Sedap sungguh laksa Penang dia. Itulah makanan special kami. Laksa Penang harga dalam berapa ringgit ya. Macam tu lah. Jadi seronok kan, mula kahwin kita bersyukur hidup seadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum semua, mohon sedekah al-Fatihah kepada arwah ibu saya yang baru saja meninggal, pesakit kanser payudara stage 4, nama Tiania binti Kanu. Ya Allah, Allahumma fillahu, Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, khususan Tiania binti Kanu. Ya Allah, berkatilah, rahmatilah, ampunilah. Ya Allah, tempatkanlah di kalangan hamba-Mu yang saleh. Amin. Okey, subhanallah. UTM Space ni kena bayar. Okey, lagi ceritanya, ada lagi nak bagi maklumat pasal UTM Space? Betul lah tu. Semua pun kan, semua pun kena, maksudnya menuntut ilmu, satu benda yang paling berbaloi untuk kita invest, kita habiskan, kita berbelanja adalah untuk menuntut ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. UTM Space, saya salah seorang. Semua program ditawarkan adalah professional diploma. Okey, bagus. Ibu bapa take note. Ni boleh jadi pilihan ni UTM Space ni. Okey. Ada yang tag nama ni, bagus sangat. Terima kasih Puan Hazliza Mokhtar. Sekarang ni kita nak cakap bab ilmu ni. Kejap. Doakan menantu saya dapat kerja yang lebih bagus, baru saya ditamatkan kontrak mengajar dekat Queen. Kita doakan buat menantu Puan Noraini Abu Kasim. Allah kurniakan rezeki buat menantu yang baru ditamatkan, InsyaAllah. Ustazah, birthday suami kita sama. Oh, Puan Nur Azizah kata Ustazah, birthday suami kita sama, 12 Mei. Hari ni hari lahir suami saya. Okey, Masya Allah. Okey, kita boleh teruskan kuliah kita ya. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, jom. Okey, mungkin kamu kena zoom ke macam mana, sebab Ustazah akan fokus kat sini. Kena tinggi biar sama dengan Ustazah. Bila nak, okey. Okey, jelas. Okey, subhanallah. Nampak jelas lah tulisan ni? Tapi ikut Ustazah, skrin ni. Okey, memang boleh nak tu, tapi kadang-kadang bila contoh pergi dekat sini, awak rasa kadang tu dia tak boleh nak nampak penuh. Okey, faham betul. Awak faham? Jadi sekarang ni boleh awak fokus kat sini? Boleh zoomkan ke? Boleh, okey. Jadi yang ni okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita pergi tengok. Tajuk kita adalah mengejar manfaat duniawi dan ukhrawi berkenaan dengan cintai ilmu. Okey.
Kita akan bincangkan tentang definisi ilmu, kalimah ilmu di dalam Al-Quran, kisah Jabir bin Abdullah merantau demi mendengar sebuah hadis, hukum menuntut ilmu, dunia akhirat perlukan ilmu, ilmu yang bermanfaat menjadi bekalan selepas mati, ganjaran menuntut ilmu, tip 6M dalam mencari keberkatan, kisah balasan Allah kepada orang yang tidak ikhlas dalam mengajar dan menuntut ilmu, ancaman terlalu mencintai dunia, kisah perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu, kisah Imam Syafi'i sabar walaupun susah mempelajari ilmu, Sayyidatina Aisyah tokoh ilmuwan, Fatimah Al-Fihri wanita yang mengasaskan universiti pertama di dunia, doa penerang hati, doa memohon ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Okey, sekarang kita akan pergi kepada definisi ilmu. Perkataan ilmu itu sendiri, ilmu yang kita sebut ilmu, itu adalah asalnya, root wordnya ada daripada bahasa Arab. Ilmu berasal daripada perkataan alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Dari sudut istilah, ilmu adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia. Okey, subhanallah. Tak apa, kita tinggalkan definisi. Kalimah ilmu di dalam Al-Quran, kata ilmu dinyatakan dalam pelbagai bentuk sebanyak 854 kali dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, perkataan ilmu dalam pelbagai bentuk disebut sebanyak 854 kali di dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bermaksud, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Sebab itu ini antara doa kan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa bila kita nak mula belajar. Kan doa nak mula belajar, Allah maftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Betul. Antaranya lagi, subhanaka la ilma lana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Elok sangat kalau kita mengamalkan doa ni, tuan-puan boleh tengok dan print screen. Ini antara doa yang sangat bagus bagi kita penuntut ilmu, surah anak-anak hafal. Ini adalah doa daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 32. Qalu, lalu mereka berkata, subhanaka la ilma lana. Tak salah saya, ini adalah apa yang disebutkan oleh para malaikat. Okey, cuba kita tengok. Surah Al-Baqarah ayat 32. Rasanya ini adalah ayat para malaikat selepas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, okey, ayat 32. Betul. Subhanallah. Ya, betul. Masya Allah. Ayat ni adalah ayat yang mana apabila Allah berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, itu adalah ayat sebelumnya, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang itu adalah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu ayat 30. Ini adalah ayat yang ke-32. Kita tengok kesinambungan kaitan ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qala, dan apabila Allah berkata, Allah bercakap, Allah berfirman kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, apabila Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menjadikan, fil ardi, pada muka bumi, di bumi ni, satu makhluk Allah yang namanya bumi ni, satu ciptaan Allah yang namanya bumi, yang Allah ciptakan dengan begitu indah. Tapi Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan sesungguhnya aku ingin jadikan pada muka bumi itu khalifah. Maksudnya ada yang akan memimpin muka bumi, ada yang akan memakmurkan muka bumi ini. Di kalangan siapa? Di kalangan manusia. Bukan di kalangan malaikat dia akan memakmurkan bumi. Bukan di kalangan jin yang diciptakan daripada api. Malaikat daripada cahaya. Bukan daripada mana-mana makhluk. Tapi Allah pilih khalifah itu yang dimaksudkan adalah manusia. Ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan adakah kamu ya Allah
Adakah kamu ingin menjadikan orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah pada kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Lepas tu malaikat bertanya kembali kepada Allah, adakah ya Allah engkau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang mana manusia itu akan melakukan kerosakan demi kerosakan, manusia itu akan menumpahkan darah, sedangkan kami ya Allah, malaikat berkata, sedangkan kami ini ya Allah, kan kami ini sentiasa memujimu, kan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu Allah menjawab, qala, Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Tengok, ini semua perkataan ilmu, berkaitan dengan ilmu-ilmu. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, lalu firman Allah menyambung, dan dia mengajarkan kepada Adam. Allama wa 'allama, ini kan tajuk kita berilmu, wa 'allama. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Maksudnya bagaimana Allah menaikkan kedudukan manusia menjadi khalifah ataupun pemimpin, pemakmur kepada muka bumi, kepada bumi ini dengan ilmu, Subhanallah. Allah bukan memberikan pembuktian yang lain bahawa saja manusia ini layak jadi khalifah, bahawa ciptaan manusia ini adalah ciptaan Allah yang terbaik dari sudut memulakan manusia dengan ilmu. Lalu Allah mengajarkan Nabi Adam, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ini, lalu dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Lalu para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman lagi, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka, yakni kepada para malaikat, nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahu kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai para malaikat, bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Subhanallah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Daripada firman Allah bermula daripada surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat yang kita bacakan ini ayat 30, 31, 32 dan ayat 33 selepas itu. Bagaimana manusia ini dipilih oleh Allah menjadi khalifah, pemimpin untuk memakmurkan dan menguruskan muka bumi ini. Sebab itu kita boleh lihat pada saat ini, Masya Allah, manusia kita tak tinggi. Subhanallah, inilah tahap ketinggian kita perempuan, berapa je tinggi. Kita tidak tinggi. Tetapi dengan ilmu yang Allah beri, ni backlight tak, Dek? Okey. Namun dengan ilmu yang Allah beri, sorry ya. Kenapa sejuk ya? Ataupun kita kena tukar mood ni. Okey. Dah tukar. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita mula balik. Kita ni manusia, subhanallah, kita tidak tinggi. Tahap kita macam ni lah, pokok lagi tinggi. Kalau nak cari makhluk Allah yang lain yang lebih tinggi.
Zirafah lebih tinggi. Betul kan? Kita dengan gajah pun gajah lebih tinggi. Masya Allah. Kita tidak tinggi. Tetapi manusia dengan ilmu yang Allah beri. Dengan ilmu. Tu nak kata kehebatan ilmu. Dengan ilmu yang Allah beri, manusia boleh membina bangunan yang sangat tinggi mencakar langit. Istilah mencakar langit. Sebenarnya tak sampai ke langit pun. Kan boleh bina bangunan yang tinggi tu beratus kali ganda daripada dia. Dengan ilmu. Melalui ilham yang Allah beri, akal yang Allah beri. Kalau ada akal saja tak ada ilmu, tak boleh guna akal tu. Semua orang ada akal. Tapi Allah beri ilmu kepada kontraktor, kepada arkitek, kepada engineer, kepada semualah bergabung. Kalau kita fikir macam mana naik bangunan-bangunan, lepas tu kita tengok krem duduk atas sekali. Saya selalu fikir pasal krem tu. Faham tak? Pernah fikir tak? Kan bangunan naik tinggi-tinggi, lepas tu kita nampak krem naik atas. Dia kan memanglah bila dia buat satu tingkat, krem naik lagi. Lepas tu satu tingkat, krem naik lagi kan? Maksudnya krem akan naik lah, krem. Betul tak krem? Betul, krem. Krem. Ke krem? Aduh, malulah. Tak apa, salah. Sebenarnya atas individu kan nak sebut macam mana? Saya sebut krem. Crane. Ikutlah. Cari sekarang. Crane. Sudah sebut pun tak betul. Cari. Kata nak ajar ilmu kan. Crane. Kenapa sebut crime? Okey. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat sekalian. Saya selalu fikir, saya dah nampak macam mana dia naik. Maksudnya lepas naik satu, naik lagi sampai tingkat ke 200, 300 kan. Lepas tu kita fikir, macam mana dia turun? Pernah fikir tak macam mana dia turun? Alat dia kot. Pernah tengok dia turun? Tak, selalu tengok atas dia. Kan besar. Macam mana dia turun? Dia kan tukang buat naik barang tu kan? Buat naik. Macam mana dia turun? Hebat kan? Maksudnya engineer. Ilmu Allah beri. Tak tahulah. Saya tak pernah tengok dia turun. Tapi dia turun macam mana? Takkan dia turun ngek kan? Mungkin helikopter kot. Helikopter gagah tak nak angkat kering. Kan? Mungkin helikopter dah sudah dia pun turun. Ataupun kot tepi. Tengok. Kita memang sangat sedikit ilmu kita. Tapi engineer, kontraktor, apa semua dia orang semua tahu kan. Wallahualam. Itu baru satu. Nak sebutnya manusia ni rendah tapi boleh membina bangunan yang sangat tinggi dengan ilmu. Kita ni manusia ni subhanallah tak ada bisa. Ke ada siapa yang boleh keluar bisa? Spiderman je boleh keluar tu. Kita ni tak ada bisa. Kita ni manusia ni bukan makhluk yang bahaya. Kalau binatang ada yang bahaya, ada yang mencekau, ada yang ni kan, ada yang berbisa. Tetapi dengan ilmu Allah bagi, kita boleh menundukkan binatang berbisa. Manusia boleh tundukkan ular, boleh tundukkan binatang berbisa. Kalau jengking boleh ni. Maksudnya dengan ilmu, manusia boleh menguruskan dan boleh mengatasi. Maksudnya boleh mengalahkan binatang berbisa dengan ilmu. Tajuk kita ilmu. Nak cerita bagaimana Allah memuliakan. Kita baca firman Allah surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33. Sehingga peringkat Allah minta malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Atas sebab apa? Bukan sebab memuliakan makhluk. Tetapi kerana ilmu tu adalah satu anugerah yang paling besar Allah beri kepada manusia. Sebab itulah Allah berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai para malaikat. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda. Dan Allah minta dengan malaikat tak dijawab. Pasal Allah minta Nabi Adam, sekarang kamu ajarkan kepada malaikat nama-nama benda yang telah diajarkan. Setelah malaikat mengajarkan, setelah Nabi Adam ajar nama-nama benda yang Allah ajarkan tu kepada malaikat, Allah perintahkan supaya malaikat sujud. Sebab itu kita sebut manusia ni bila gunakan akal, ilmu untuk jaga kebenaran, kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi bila manusia Allah berikan akal, dia tidak mencari ilmu yang benar dan dia tidak mengikuti ilmu yang benar, dia boleh lebih teruk dan dahsyat, hina lebih daripada binatang. Binatang tak ada ilmu. Binatang tidak ada akal, tidak ada ilmu, dia ada fikiran. Dia ada hawa nafsu. Sebab tu ada keinginan untuk dengan pasangan. Ada keinginan sayang. Itu hawa nafsu. Keinginan sayang, menyayang, melindungi. Itu ada dari segi fikiran. Dan juga daripada perasaan dia. Subhanallah. Perasaan tu binatang ada. Sedih, marah,
takut, perasaan tu ada. Jadi perasaan itulah yang kita nampak, kita kata binatang pun tahu sayang anak. Jadi sebab itu ada manusia boleh buang anak sebab level dia lebih rendah daripada binatang. Sebab itu manusia ni boleh duduk tengah-tengah. Ada waktunya, ada ketikanya, dah ada manusia yang kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Apabila dia menggunakan akalnya, diisi dengan ilmu-ilmu yang benar. Dan boleh rendah daripada binatang apabila dia tidak gunakan akalnya untuk ilmu-ilmu yang benar. Sebab apa? Manusia dia berakal, dia ilmu, tapi dia belajar ilmu yang salah. Ataupun dia menyalahgunakan ilmunya. Na'udzubillah min zalik. Okey, muslimin muslimat. Manusia tidak ada bisa. Kita tak ada bisa, tapi kita boleh mengalahkan binatang berbisa. Malah boleh kontrol. Sebab tu ada orang boleh main ular apa semua kan. Macam mana manusia boleh buang bisa ular. Manusia kecil. Siapakah manusia paling besar sekarang? Mungkin adalah yang saiz. Maksudnya saya bukan pasal gemuk kuruh kecil. Manusia kita ni adalah makhluk Allah yang kecil. Berbanding bukit bukau. Bukit bukau lagi besar. Okey dah adik. Bukit bukau lagi besar. Tapi manusia boleh menawan bukit bukau. Manusia kecil. Binatang kalau paling besar ikan paus biru. Itu binatang paling besar. Manusia pun boleh kontrol ikan paus biru. Boleh menjinakkan ikan paus biru. Bayangkan hebatnya ilmu dan akal yang Allah beri pada manusia. Manusia kecil tapi boleh kontrol gajah. Gajah boleh follow. Duduk atas gajah nak pergi mana-mana angkut barang itu ini. Bayangkan betapa hebatnya ilmu Allah beri pada manusia. Walaupun yang kontrol gajah tak masuk ni siapa, tapi ilmu kemahiran yang dia ada. Manusia tak boleh terbang. Kan ada manusia boleh terbang? Tak boleh. Tapi manusia boleh menembusi awan. Dengan ilmu yang Allah bagi, dengan teknologi itu ilham Allah bagi pada manusia, bina kapal terbang, bina jet, bina macam-macam lah, roket apa boleh sampai angkasa. Manusia mengawal udara. Subhanallah. Ke kita ada bertembung? Okey, tak boleh lalu, burung, kumpulan burung tak dibenarkan itu, tak ada. Subhanallah, binatang-binatang yang berterbangan pun manusia kuasai. Boleh tundukkan. Burung dan sebagainya. Subhanallah. Manusia tidak boleh hidup di dalam air, tapi manusia boleh menyelam ke dasar lautan. Manusia boleh hidup selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dalam kapal selam tu. Nak katanya Allah memberikan dengan ilmu. Sehingga dengan itulah manusia dimuliakan. Sehingga Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan bagaimana Allah tunjukkan kehebatan manusia Nabi Adam ini dengan ilmu. Sebab itu Allah kata kepada malaikat yang kita bacakan firman Allah tadi. Kan kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Lalu Allah ajarkan Nabi Adam beberapa perkataan berkenaan dengan nama-nama benda. Lalu Allah tanyakan pada malaikat, malaikat tidak tahu. Lalu malaikat pun sebut, qalu subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak tahu kecuali apa yang engkau beritahu, innaka antal alimul hakim. Jadi Allah memilih manusia untuk diberikan ilmu pengetahuan, yang mana Allah tidak berikan perkara ilmu pengetahuan sebanyak yang Allah berikan kepada malaikat, tak sebanyak Allah berikan kepada manusia. Hebat. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Inilah ciptaan Allah yang terbaik, kita. Subhanallah. Jadi kita tak perlu berharap, seronoknya jadi malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Seronoknya jadi malaikat, duduk dalam syurga. Tak, Allah jadikan ciptaan terbaiknya adalah manusia, disebut di dalam kalamnya, iaitu Al-Quran. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kan? Bagaimana kita lihat Allah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu, dan Allah buktikan di hadapan para malaikat. Lalu para malaikat sedar, ya Allah, sedar bahawasanya dia tidak memiliki apa yang Allah berikan kepada manusia, iaitu ilmu. Dan bagaimana ilmu ini membuatkan seseorang itu jadi mulia ataupun hina. Masya Allah, muslimin muslimat. Itu yang disebutkan tadi. Kita ni tak boleh nak hidup di dalam laut. Tak ada insang. Tidak ada insang. Kita tak ada insang boleh hidup di bawah laut. Tapi manusia boleh hidup dengan baik, dengan elok bawah laut, dengan ilmu. Minat. Kita tak boleh terbang, tapi kita boleh menembusi jauh lagi daripada burung. Burung pun tak boleh nak maintain daripada Malaysia ke Mekah. Burung pun kena berhenti-henti. Oh, kapal terbang straight 8 jam tanpa henti. Hebat kan? Dengan ilmu Allah bagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekarang kita nak tengok. Masya Allah, muslimin muslimat. Kita nak tengok lagi. Kisah Jabir, semangat ni. Kisah Jabir bin Abdullah merantau demi mendengar sebuah hadis kita baca.
telah sampai kepadaku sebuah hadis daripada seseorang yang mendengar daripada Rasulullah SAW sedangkan aku tidak mendengarnya. Jabir berkata, aku pun segera membeli seekor unta. Aku persiapkan bekal perjalananku dan aku tempuh perjalanan 1 bulan untuk menemuinya sehingga sampailah aku ke Syam. Muslimin muslimat, subhanallah, Jabir ini di kalangan saya tak pasti Jabir ini di kalangan at-tabi'in, mungkin di kalangan at-tabi'in, bukan di kalangan sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Mungkin boleh tim sahkan, ada tim penyidikan tak? Tolong sahkan. Jabir ini sahabat Nabi ataupun at-tabi'in tak sempat jumpa Nabi. Tapi kita tengok apa yang diceritakan oleh Jabir. Telah sampai kepadaku sebuah hadis daripada seseorang yang mendengar daripada Rasulullah SAW sedangkan aku tidak mendengarnya. Jabir berkata, aku pun segera membeli seekor unta. Dia dengar satu hadis tapi tak pernah dengar. Tak pernah dengar daripada Rasulullah. Mungkin ini sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Subhanallah. Lalu apa yang dia buat? Dia terus beli seekor unta. Aku persiapkan bekal perjalananku dan aku tempuh perjalanan 1 bulan untuk menemuinya sehingga sampailah aku ke Syam. Wallahu a'lam. Mungkin daripada Madinah ke Syam. Perjalanan 1 bulan naiki unta. Untuk tujuan apa? Untuk mengesahkan satu hadis Nabi. Untuk mengesahkan satu hadis Nabi yang dia tidak pernah dengar daripada Nabi dan dia nak sahkan. Benar, bukan tak pernah dengar daripada Nabi. Dia tak pernah dengar. Dia baru terima ada satu hadis Nabi. Daripada mungkin daripada seseorang. Lalu dia nak sahkan. Kamu dengar daripada mana ni hadis ni? Betulkah hadis ni hadis Nabi? Jadi macam mana nak sahkan, dia kena pergi jumpa sendiri dengan orang yang dia cakap dia dengar ni. Mungkin orang ni cakap saya dengar daripada sekian-sekian. Orangnya duduk mana? Di Syam. Jadi dia pun terus beli unta untuk menempuh perjalanan. Saya tak pasti Jabir ni duduk di mana. Tapi perjalanan ni sebulan menaiki unta. 1 bulan tu apa sekian. Kita ni kalau jam 2 jam pun dah stres. Jam maksudnya dalam kereta, dalam aircon, selesa boleh makan. Ini perjalanan 1 bulan tuan-puan sekalian. Balik kampung hari tu jam 14 jam, ada 18 jam pun kita rasa pergi dah. Tapi ni tempuh padang pasir yang panas ni. Syam ni sebuah negara. Syam ni sebuah negara yang sekarang ni terdiri pada 4 buah negara. Yang disebut Syam. Nabi pergi berniaga ke Syam. Syam tu dahulunya sebuah negara. Tetapi blok barat ataupun barat kesan sejarah sekian-sekian memecahkan sebuah negara Islam yang kuat menjadi 4 buah negara yang berpecah dan berpisah sekarang. Apakah 4 buah negara yang dinamakan Syam? Kalau kita baca sejarah sirah, adik cari. Ustazah ingat tapi sahkan. Syam itu terdiri daripada apa? Palestin, Jordan, Lebanon dan Syria. Kalau tak silap. Cuba cari. Betul tak? Ini 4 buah negara yang terpisah sekarang. Palestin, Syria, Jordan dan Lebanon. Cuba cek. Negara Syam tu apa? Jadi selalu kan dalam sirah Nabi pergi berniaga ke Syam. Lepas tu banyaklah peristiwa sejarah Islam, sirah sebutkan Syam. Jadi subhanallah, seorang Jabir ni dia dengar satu hadis Nabi dan bila dia cuba, kita panggil apa, cuba detect mana ni nak kenal pasti sumber hadis ni, orangnya berada di Syam, dia tempuh perjalanan. Betul tak Syam tu 4 buah negara tu? Yang Jabir tu salah-salah sahabat lain dia. Okey. Syam tu Okey. Rupanya Jabir itu adalah salah seorang pada sahabat Nabi SAW. Sebenarnya panggil je dek. boleh. Boleh. Cari tak Syam. Betul tak apa yang saya sebut ni? Saya takut saya tersilap. Syam tu terdiri pada 4 buah negara tu. Tapi sekarang dah berpecah lah. Kalau sebut Syam, kita kena ingat dulu 4 negara ini bergabung di bawah satu negara yang bernama Syam. Wilayah Syam. Macam itulah. Subhanallah. Tak silap saya. Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Betul tak? Jordan. Lepas tu Lebanon. Betul kan? Jadi betul lah tu 4 buah negara ni yang disebut Syam. Dulu satu di bawah satu kuasa. Jadi sekarang dah terbelah. Kita tahu Palestin pun kalau nak pergi bantuan pun dah susah melalui Jordan ke Syria ke Lebanon. Lagilah Lebanon buat hal dia. Okey. Satu lagi? Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq. Iraq pun termasuk Syam. 5. Iraq pun termasuk Syam. Okey, subhanallah. Itu yang disebutkan tanah
Bumi Syam tu. Okey, muslimin muslimat, mari kita sambung. Aku pun segera membeli seekor unta, aku persiapkan bekal perjalananku dan aku tempuh perjalanan 1 bulan untuk menemuinya. Sehingga sampailah aku ke Syam. Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais. Aku berkata kepada penjaga pintu rumahnya, sampaikan kepada tuanmu bahawa Jabir sedang menunggu di pintu. Penjaga itu masuk dan menyampaikan pesan itu kepada Abdullah bin Unais. Abdullah bertanya, Jabir. Abdullah pun bertanya. Abdullah bin Unais ini pun bertanya. Jabir bin Abdillah maksudnya mengesahkan. Dek, nampak tak tu? Macam tak ke sini je. Tadi tu ke mana? Pada Ustazah? Ustazah dengan skrin. Ya, okey. Tapi fokus kat sini lah. Jabir bin Abdillah. Aku menjawab, ya benar. Abdullah bin Unais bergegas keluar. Lalu dia memelukku dan aku pun memeluknya. Aku berkata kepadanya, telah sampai kepadaku sebuah hadis. Dikatakan bahawa engkau mendengarnya daripada Rasulullah SAW tentang kisah. Saya khawatir engkau meninggal terlebih dahulu atau aku yang lebih dahulu meninggal sementara aku baru sempat mendengarnya. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana pengorbanan dan perjuangan orang yang terdahulu di kalangan sahabat Nabi untuk mengesahkan sesuatu ilmu yang diterima ataupun hadis yang diterima benar atau tidak, kan, ataupun ia merupakan hadis yang direka dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu disiplin ilmu yang ada pada para sahabat kita perlu ikuti juga hari ini. Apa-apa yang kita dapat, tabayun. Apa yang kita baca, tabayun. Apa yang kita dengar, tabayun. Kan, nilaikan dulu. Jangan semudahnya. Subhanallah, untuk kita terima semua. Dan walaupun mungkin ia bertentangan dengan kefahaman, kita dengar dulu. Ilmu Allah ini sangat luas. Saya kan tuan-puan sekalian, semalam saya baca buku. Buku Tok Guru buku Tok Guru. Tinta emas tu. Celupan jarum. Ni ayah cik. Ayah cik. Tok Guru ni, Tok Guru Wajadi. Celupan jarum. Dik cuba tengok dekat situ dalam buku tu. Ada buku tu, tapi Ustazah semalam baca dalam kereta. Sebab buku tu ada beberapa buah. Ada tak? Itu semua buku ayah cik. Sebenarnya duk tengok ni sebab tepi ni memang buku. Gitu-gitu. Tak apa. Tapi bila saya bacakan, subhanallah, ada satu bab tu. Tak ada Dik, kamu dah panggil dia orang suruh datang. Okey. Masya Allah, muslimin muslimat. Tajuk buku tu adalah Celupan Jarum dalam Lautan Ilmu Al-Quran. Macam tu lah. Okey. Lepas tu ada tajuk berkenaan dengan isu apa ni, Tuan Guru ada sebutkan tentang antara punca perpecahan ummah adalah perselisihan dalam perkara khilaf. Perkara khilaf yang sumbernya adalah kerana perbezaan mazhab. Faham, perbezaan mazhab. Kita kan ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Kan ada 4 mazhab. Bagaimana penulisan Tok Guru sebut sepatutnya pada zaman terdahulu. Okey, contohnya ini pasal perkembangan ilmu ni. Kita tahu yang ni kamu kena faham. Okey, subhanallah. Sebab Ustazah ni, Ustazah memang perasan. Ustazah nampak. Okey. Kita tengok contoh, Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Dan bila kita tengok akhlak mereka saling berbincang. Dan walaupun ada yang Imam Malik, maksudnya Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Walaupun ada yang Imam Malik ajarkan kepada anak murid yang bijak, yang paling bijak ni Imam Syafi'i ni. Walaupun guru ni tahu ada perkara yang Imam Syafi'i tidak bersetuju, tapi guru ni kan dengan sikapnya subhanallah tetap berlapang dada. Dan bagaimana seorang anak murid yang bernama Imam Syafi'i dengan gurunya ini pula, subhanallah, bila dia pergi mengunjungi gurunya ataupun bersama dengan mereka yang mengikuti Imam Malik, akan menghormati. Contoh perbezaan dalam bab kunut tu lah ya, dalam bab kunut dan beberapa perkara-perkara yang lain. Maksudnya di sini muslimin muslimat. Okey, mari sini Ustazah nak baca dik. Terima kasih. Bahagian yang Ustazah baca semalam, pencipta alam bukan penemuan sains tentang ni. Peranan para rasul membawa hidayah, haram melampaui sepadan Allah. Siapa pelampau? Okey, sekejap. Islam agama terbuka.
Okey. Islam mendahulukan perdamaian, era ketamadunan Islam. Sekejap. 3 tonggak menguasai Islam, kejatuhan dan kemunduran umat. Ya. Sekejap. Dengar ni, saya baca. Muka surat 158. Subhanallah. Ketika zaman keemasan Islam berlaku, keemasan, ini ada tulisan buku Tuan Guru, celupan jarum kecil di lautan ilmu Al-Quran. Celupan jarum kecil di lautan ilmu Al-Quran. Kita juga akan menjual. Kita memang nak jual tapi sekarang ni habis stok. Buku ini ditulis semasa Tuan Guru menjalani rawatan pembenahan injap jantung. Profesor Ibrah ilmu Al-Quran dari seorang ulama yang mengajar tafsir. Tok Guru dah mengajar tafsir lebih kurang 40 tahun dan 2 kali khatam. Tok Guru mengajar start daripada 1976. Saya pun belum lahir. Saya lahir 1983. Peribahasa menaikkan batal ilmu Al-Quran sebagai mukjizat. Okey, kita tengok. Ketika zaman keemasan Islam berlaku beberapa abad, kerajaan Islam berjaya menjadi kuasa besar tunggal memimpin dunia. Kita kena ingat kalau sekarang yang memimpin atau menguasai dunia Barat. Kita sebut Amerika Syarikat itulah. Dia mengatur politik dunia itu, ini, menguasai itu, ini. Di belakangnya adalah Yahudi. Kan adalah lagi blok-blok kuasa besar dunia. Islam bukan kuasa besar dunia saat ini. Islam ditindas, dipelekehkan. Apa yang kita mampu buat? Bila umat Islam contohnya di India, wanita-wanita di sana dibunuh sebab tutup aurat, dibakar hidup-hidup kan dengan kejam. Banyak lagi lah. Maksudnya sekarang ni adalah waktu umat Islam, kita sebut, bukanlah sebut zaman kegelapan ya, tetapi zaman umat Islam dalam keadaan yang maksudnya bukan kuasa kita ni, kita masih lagi, maksud Islam ni terpaksa, maksud masih tunduk, kena, bukan kuasa besar. Macam itulah, saya pun minta maaf ya, saya tak erti nak sebut. Muslimin muslimat, Islam berjaya menjadi kuasa besar tunggal memimpin dunia ketika itu. Namun selepas itu kemunduran dialami oleh umat Islam. Apabila para pemimpin leka dengan kemajuan dan kekayaannya, sehingga meninggalkan ilmu Islam yang berkonsepkan tafaqquh fid din, ilmu dan bijak memahaminya. Ajarannya tidak diamalkan dengan sempurna dan urusan ibadah tenggelam dalam perbahasan furuk perkara cabang yang mencetuskan masalah khilafiyah pertilangkahan. Saya tertarik dengan apa yang Tok Guru tulis ni. Antara yang menjadi penyebab kepada kemunduran umat Islam. Dan kita tengok penyebab kemunduran umat Islam ini juga sedang menguasai ataupun sedang berlaku dengan sangat dahsyat, sangat teruk. Kejap, kamu dengar ke? Ke saya seorang je? Macam berdesing. Tak dengar? Okay. Minta maaf. Kadang-kadang sometimes saya jadi gitu. Saya bunyi macam berdesing kuat sebelah kiri ni tau. Ustaz ingat kamu dengar juga. Okey, subhanallah. Ajarannya tidak diamalkan dengan sempurna dan urusan ibadah tenggelam. Urusan ibadah tenggelam dalam perbahasan furuk, iaitu perkara cabang yang mencetuskan masalah khilafiyah, masalah persisian pendapat tu, kan. Saya bila baca, tengok lagi apa Tok Guru tulis. Dahulunya, sebab tulisan ni memang tulisan Tok Guru 100%. Dahulunya, perbezaan pendapat berlaku tidak memecahkan umat, tetapi menambahkan perkembangan ilmu dalam satu mazhab dan mazhab yang berbeza. Tetapi kini, mencetuskan perpecahan dalaman umat sendiri. Majoriti umat Islam sedang mengalami kejahilan agamanya sendiri dengan hanya tinggal perkara ibadah, undang-undang keluarga dan sedikit perkara akhlak. Sampai ada yang beranggapan urusan dunia tiada kaitan dengan Islam dan ada juga yang terus berpendidikan barat dan terpengaruh dengan cara hidup. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, ada pun para ulama pada zaman mutakhir ini tidak bertafakur dengan ilmu agama sehingga dihilangkan kemampuan melakukan kajian berijtihad, khususnya dalam masalah semasa yang tiada pada zaman dahulu. Sehingga masalah ibadah pun masih tenggelam dalam perbalahan dan perpecahan kerana perkara cabang, bukannya perkara dasar ibadah dan rukun Islam dan iman, seperti masalah waktu niat, meletakkan tangan ketika solat, masalah haid dan nifas dan sebagainya. Selain perbalahan dalam perkataan istilah dan berbeza makhraj huruf yang diizinkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya para ulama yang berbeza pendapat itu berguru dan belajar sesama mereka.
Mereka ni anak murid dengan guru ni boleh saling belajar. Guru pun belajar dengan anak murid pun belajar dengan guru. Mereka saling belajar sesama mereka dan bersembahyang dalam satu jemaah dan belajar dalam satu majlis ilmu. Tapi kini berpecah mengikuti kumpulan dan mendirikan masjid masing-masing, sehingga ada yang berperang kerana mazhab di atas nama agama. Malangnya memusnahkan negara sendiri yang dibina, menghalang kemajuan, bahkan ada di kalangan ulama berada di atas pentas musuh Islam, mungkin kerana jahil masalah semasa terkini atau bersedia menjadi syaitan yang mengejar kemewahan dunia yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca lagi, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, memang betul apa yang disebutkan. Sebab itu bila kita banyak membaca, kita banyak memahami. Masyarakat kita hari ini banyak menghabiskan waktu dengan menumpukan kepada perkara khilaf, kan? Mazhab Syafi'i kata macam ni, mazhab yang ni pegang mazhab Maliki, yang ni pegang mazhab Hanafi. Tetapi semua orang Melayu Islam kita. Lalu kita pun sebutkan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Betul, itu memang ya. Dan untuk mengurangkan dari sudut percanggahan di kalangan masyarakat, kita disarankan untuk mengikuti mazhab Syafi'i, untuk beramal, melakukan amal ibadah dengan mazhab Syafi'i. Namun siapa yang beramal dengan mazhab yang lain, bukan kata haram, bukan salah dan bukan haram. Maksudnya cuma kita ni mengisyaratkan bahawa Malaysia ni berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi subhanallah, sebab itu kita tak boleh jatuhkan seseorang itu tidak sah ibadahnya kerana dia ikut mazhab lain, contoh. Ataupun seseorang itu jatuh kafir, ataupun jatuh kafir, ataupun terbatal akidah. Ini satu tuduhan yang sangat berat. Jadi sebab itulah apabila Tok Guru menuliskan antara sebab kemunduran umat Islam hari ini kerana mereka sudah banyak menumpukan kepada perbincangan isu-isu khilaf dalam agama, yang mana dahulu kala para alim ulama, kan, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama yang besar di bawah mazhab ini sekalipun, mereka sebenarnya perbezaan itu menambahkan lagi ilmu, menambahkan lagi cabang. Oh, dia berpendapat begitu kerana hujahnya begitu. Oh, kerana ketika itu begini-begini. Jadi kan bertambah ilmu. Oh, kamu pula, okey, saya bagi saya pula sumber yang saya dapat gini-gini. Jadi pendapat saya sekian-sekian. Perbezaan itu sebenarnya rahmat. Sebab apa? Dalam situasi tertentu, kadang-kadang kita ni perlu bertukar mazhab kerana ada situasi yang menyebabkan kita sukar untuk terus beramal dengan mazhab tersebut. Contohnya bab zakat. Kita tahu ditukar kepada duit ni kita menggunakan mazhab Imam Malik. Betul tak, Dik? Imam Malik. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, kita kena guna beras lah, kena guna makanan ruji tu. Tapi kita tukar menggunakan duit tu dengan nilai yang sama tu kerana mengikuti mazhab Imam Malik. Dan banyak lagi hal-hal lain, bab haji lah, bab umrah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kerana itulah antara yang menjadi sebab perpecahan umat bila ada ekstremis, asabiyah, maksudnya terlalu taksub. Taksub, asabiyah, ekstremis, golongan yang tidak boleh menerima pada walaupun ia benar. Dia macam ni. Taksub ni ciri-cirinya adalah walaupun salah macam mana pun, dia tetap membenarkan. Walaupun salah, tetap betul juga. Ini taksub, maksud taksub dengan kumpulan. Walaupun salah, dia tetap cari hujah untuk membenarkan. Walaupun musuh itu benar, dia tetap cari hujah untuk salah. Untuk kata salah juga. Walaupun lawan dia tu adalah memang benar, tetapi kerana taksub, lalu dicari juga hujah untuk mengatakan apa yang mereka katakan itu salah. Walaupun benar, itu bahaya. Tapi orang yang berteraskan ilmu, walaupun apa yang dikatakan oleh kumpulan dia itu salah, dia mengakuinya. Dan jika benar apa yang dikatakan oleh lawan, maka dia juga mengakuinya. Macam itulah. Jadi apa-apa pun terasnya adalah ilmu. Sebab itu kita sebenarnya dekat Malaysia ni, kalau sama-sama saling berlapang dada. Contoh isu besar, contoh bab bid'ah, kan? Bab bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah. Sekian-sekian ini bid'ah. Itu bid'ah, ini bid'ah. Saya, kalau orang kata apa yang contohlah, kalau ada orang kata saya kata apa yang saya buat adalah bid'ah, saya ada hujah saya mengatakan ia bukan bid'ah dalalah. Ia bukan bid'ah yang sesat. Jadi, saya pun tak marah dia. Dia pun yang kata, saya pun tak marah dia mengatakan saya adalah ahli bid'ah, contohnya.
Sedangkan saya pun ada hujah, contoh dalam bab berdoa. Kan contohlah orang kata, doa lepas solat itu bid'ah. Kan doa lepas solat. Kalau saya memang doa je lah ramai-ramai lepas solat dengan anak-anak. Ataupun pergi ke masjid ni. Walaupun ada yang kata doa lepas solat itu bid'ah. Kita ada hujah kita. Kan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berdoa dan berzikir mengingati Allah itu sebanyak-banyaknya. Jadi kita sebenarnya boleh berzikir dan berdoa bawa kereta, tengah berjalan, tengah duduk, tengah baring. Maksudnya tidak ada larangan untuk berdoa bila-bila masa. Jadi bila kita memilih untuk berdoa lepas solat, itu bukanlah satu larangan, dan kita bukan mengatakan bahawasanya doa lepas solat itu adalah wajib ataupun termasuk dalam solat. Itu dah luar rukun. Jadi berdoa, berzikir, mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Itu firman Allah kan. Azkuruni azkurkum. Azkurni macam mana? Azkuruni tu. Ingatilah aku akan mengingatimu. Jadi mengingati Allah, berzikir kepada Allah ini bila-bila masa. Nanti awak cari ya. Dan cari yang firman Allah, berzikirlah kepadaku sebanyak-banyaknya tu. Mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Muslimin muslimat, apa yang berlaku bila kita ada ilmu, kita macam kita tak gini. Kita tak perlu trigger sangatlah kalau orang tuduh kita apa-apa. Maksudnya jangan sampai kita bergaduh. Tak apalah kata bid'ah, tak apa. Yang penting kita tahu apa yang kita buat bukan bid'ah dalalah, dan kita pun dah ada hujah, dah tanya guru kita. Sekian. Dan kita pun jangan mudah-mudah ya, sikit-sikit nak sensitif ni kalau sebut ni kan, tapi sukalah saya sebut. Saya suka menyebutkannya. Saya suka beri peringatan ini kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua. Jangan mudah-mudah kita nak label orang itu ahli bid'ah, dan jangan mudah-mudah kita nak labelkan orang itu Wahabi. Tolong ya. Walaupun saya tak nak bincang Wahabi itu fahaman ke, mazhab ke, apa ke, kan Wahabi itu sekian-sekian, saya tak suka untuk mengupasnya walaupun adalah sikit pengetahuan. Cuma saya nak sebut bahayanya kerana melabel inilah perpecahan ummah yang begitu dahsyat berlaku sekarang. Sampai bila nak macam ni? Saya orang label saya Wahabi tu biasa juga. Orang label saya ahli bid'ah pun biasa juga. Lepas tu saya tengok dan saya kenal dan jumpa pun depan, tapi tak ada rasa nak marah. Tak ada rasa nak marah. Walaupun dia guna perkataan yang teruk, dahsyat masa caci ni. Tapi sebab apa saya fikir kita ada asas kita ada kefahaman kita ada ilmu, dan kita jangan memaksa orang. Kita tak boleh paksa. Bila paksa itulah jadi bergaduh. Kalau nak pergi berdebat, nak paksa untuk dia terima apa yang, kalaulah kita berdepan, kita nak paksa, kalau jumpa tak apalah saya ahli bid'ah macam mana, macam tu lah. Macam maksudnya bukan kita mengiyakan, maksudnya tak perlu kita nak bergaduh. Kalau orang komen tu pun sekian-sekian, tak perlu nak bergaduh. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kalau anjuran zikir setelah solat, maka apabila ini surah subhanallah, ini surah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang bermaksud, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Macam itulah Allah berfirman, berzikirlah kepada Allah, mengingati Allah kan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada waktu pagi dan petang. Jadi tidak ada had pun bila waktu yang tidak dibenarkan, semua dibenarkan. Bahkan Allah memerintahkan supaya memuji Allah, berzikir pada Allah ketika kamu duduk, kamu berdiri dan kamu baring pun Allah suruh kita berzikir. Jadi siapa yang memilih untuk berzikir lepas solat, contohnya dengan adab-adab, dengan akhlak lah. Contoh kalau kita tengok ada jemaah baru dengan ada imam, maka kita sebagai imam berzikirlah dengan perlahan. Kan mungkin sebut subhanallah untuk gitu je kan, supaya tidak mengganggu ada jemaah yang sedang solat. Sama jugalah doa, bila tengok ada jemaah solat, kita pun bacalah doa perlahan sekadarnya, supaya tidak mengganggu orang mendirikan solat. Jadi muslimin muslimat, begitulah, tidak ada cara yang lain melainkan berlapang dada dengan perbezaan pendapat. Berlapang dada maksudnya
Sebelah ni pun jangan memudahkan untuk mengatakan itu bid'ah, itu bukan sunnah, itu bukan daripada Nabi. Kan kita berpandukan Quran sunnah saja, soalnya orang lain ni tidak berpandukan Quran dan hadis. Begitu kan. Lepas tu yang sebelah sini pula janganlah memudahkan apa je kalau tak selari Wahabi, sebab mereka telah memberi persepsi yang buruk terhadap perkataan Wahabi ataupun Wahabi itu sendiri. Kemudian orang-orang yang tidak sealiran teguh Wahabi soalannya sesat, soalannya bukan ahli sunnah wal jamaah, soalannya sekian-sekian. Minta maaf lah ya, Ustaz, kalau nampak Ustazah ni tak ada ni tengah-tengah ni lalang. Ya, orang kata saya lalang pun ya, Wahabi pun ya, ahli bid'ah pun ya, semua ya belakalah. Lalang, tak ada masalah tuan-puan sekalian, masya-Allah. Yang penting kita belajar, kita menghormati perbezaan pendapat. Sebab itu bila Tok Guru sebut begitu kan, di antara sebab kemunduran umat Islam kerana tidak menuntut ilmu dan tidak menuntut ilmu. Dan bila kita berilmu, kita faham perbezaan pendapat itu memang wujud. Dari 4 mazhab pun dah berbeza pendapat. Saya belajar syariah. Tuan-puan, saya belajar syariah. Sampai ke Mesir saya belajar syariah. Syariah ni bab fiqh lah, bab fiqh. Syariah ni bab hukum hakam. Bila kami belajar sesuatu permasalahan, kami bukan belajar satu mazhab saja. Contoh bab hukum sekian, 4 mazhab kami belajar. Mazhab Syafi'i apa, mazhab Hanafi apa. Kemudian akan dibincangkan apakah pendapat yang terpilih, ataupun apakah pendapat yang paling kuat, macam tu. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita orang background syariah, bila nampak ada perbezaan pendapat, kita terbuka. Kita macam okey, pegang ni. Tak adalah kita tahu orang ni, kamu boleh suami isteri tak batal wuduk. Ini mana jadi bergaduh, tak ada bergaduh. Memang ada je orang keliling sekian-sekian. Bab perbezaan pendapat, bab solat jamak kasar, perbezaan pendapat berkenaan dengan haid, nifas dan sebagainya. Perbezaan tu memang ada. Jadi sebab tu bila kita belajar walaupun basic, kita faham bahawa perbezaan pendapat itu wujud. Kita tak boleh nak semua satu saja. Jadi kita akan timbul apa dia? Menghormati. Subhanallah. Samalah juga dengan nak bahas berkenaan dengan kullu bid'ah tu dalalah wa dalalatu finnar tu pun ada perbezaan pendapat, ada syarah yang berbeza. Ulama ni syarah begini, ni syarah begini. Sekiranya kita boleh menerima perbezaan pendapat dalam bab fiqh, kita juga kena menerima perbezaan pendapat dalam bab syarah hadis, ilmu hadis, perbezaan pendapat dalam bab ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran juga ada perbezaan. Ulama ni tafsirkan ayat ni begini, ulama ni pula tafsirkan ayat ni begini. Subhanallah, kadang 10 ahli tafsir yang muktabar pun dengan kitab-kitab tafsir beza semua pendapat tentang satu ayat. Jadi subhanallah, kerana itulah Tok Guru kata para ahli ulama terdahulu perbezaan pendapat mencabahkan ilmu. Mereka boleh saling belajar dan mereka saling menghormati. Mereka boleh solat berjemaah sama-sama walaupun berbeza. Walaupun yang ni kata kunut ada, yang ni kunut tak ada, kunut sunat, yang ni kata tidak. Maksudnya mereka boleh bersama-sama dan menjadi pertambahan ilmu. Tajuk kita yang bagus hari ni, bab ilmu. Sekarang saya nak pergi kepada penutup kita berkenaan dengan kelebihan orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, meh. Laju cakap kan, subhanallah. Okey, kita tengok. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu menjaga dirimu. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kamu menjaga harta. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, manakala kamu akan menjaga harta. Al-ilmu yazku alal amal. Ilmu bertambah jika disiarkan, ataupun ilmu akan bertambah jika disebarkan. Ilmu akan bertambah jika kita mengajarkan. Wal malu tungkisuhun nafaqah. Dan harta pula akan berkurang bila dibelanjakan. Subhanallah, cantik sangat. Ilmu bila digunakan akan bertambah. Harta bila digunakan akan berkurang. Ilmu dia akan jaga kita. Manakala harta, kita yang kena jaga ilmu. Faham ya? Ilmu kalau kita amal, kalau kita sebarkan, ilmu kita akan bertambah, kefahaman kita bertambah.
Tapi kalau harta kita gunakan, kita cairkan, akan berkurang. Kita tengok. Wal ulama baquna ma baqiya dahru a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Dan ulama itu akan tetap hidup selamanya meskipun jasadnya tidak ada, dan ajaran mereka selalu diingati dalam hati. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, orang yang berilmu, alim ulama itu akan hidup selamanya meskipun jasadnya telah pun mati, dan ajaran mereka selalu diingati di dalam hati. Okey, subhanallah. Ni saya nak bacakan satu hadis Nabi, hadis sahih riwayat Abu Daud. Mari kita baca. Okey. Ini hadisnya dinaungi sayap malaikat. Kita akan baca ni. Barang siapa meniti jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkannya jalan ke syurga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan, ataupun maksud saya malaikat redha, malaikat suka sangat kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar lautan. Kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah ahli waris kepada para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bahagian yang banyak. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat, kalau kita perhatikan, tengok balik hadis ni. Nabi sebut, para malaikat merendahkan sayapnya ataupun menaungi sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar lautan. Ikan di lautan, siapa boleh kira jumlah ikan lautan? Tak tahu berapa jumlah. Bukan trilion, bukan bilion, bukan zillion, infinity. Tak tahu berapa jumlah. Pun mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Dan Nabi sebut, kelebihan seorang alim berbanding ahli ibadah. Ada orang kuat ibadah, zikir banyak, baca Quran banyak, banyaklah amalan dia, tetapi ahli ibadah, apa yang dia buat adalah untuk dirinya sahaja. Tuan-puan sekalian, namun kelebihan seorang alim pula berbanding seorang alim dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Subhanallah. Kita tengok kan, seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Ahli ibadah ramai, tapi yang menyinar, kan, yang menyinari, nak kata perbezaan tu, seperti bulan purnama, bulan bulat tu. Bila keluar je bulan purnama, bintang semua tenggelam. Perasan tak? Besar dia, bintang kecil saja. Soalannya, bila malam kan diterangi bulan. Cuba tengok pada malam yang tak ada bulan, hujung bulan, tak ada bulan. Malam pun gelap. Bintang tak boleh nak menerangi alam. Bintang tu dia bercahaya untuk dirinya saja. Perasan atau tidak? Tapi bulan dia memberi cahaya kepada alam. Itulah ibarat orang alim, orang yang berilmu. Sebab orang ilmu dia menyelesaikan banyak masalah. Orang berilmu dia menyelesaikan banyak masalah. Tanya masalah rumah tangga, tanya masalah solat. Jadi orang yang ada kesulitan, ada masalah, merujuk kepada orang yang berilmu. Subhanallah, nanti kita kupas sikit kan, UTN Space ni ilmu berkenaan macam mana ni kami Ustazah. Saya ni kami belajar teknologi, kami belajar sains, kami belajar engineering ni. Okey, para ulama adalah ahli waris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, mereka telah mengambil bahagian yang banyak. Okey, kita tengok yang ilmu-ilmu yang lain ni kan. Selain daripada dunia akhirat, perlukan ilmu. Okey, ilmu yang berkaitan dengan kebaikan di dunia, seperti ilmu perubatan dan ilmu perhitungan, ilmu matematik ataupun ilmu teknologi, sains, semualah selain daripada ilmu agama, selain daripada ilmu akhirat. Ilmu Imam Nawawi menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Wa amma ma laysa ilman syar'iyyan wa yuhtaju ilaihi fi qiwami amri dunya qad tibbi wal hisabi fa fardu kifayah aidan. Adapun ilmu selain ilmu syarak dan diperlukan untuk menguruskan urusan dunia seperti ilmu perubatan dan ilmu perhitungan, hisab ni ilmu matematik, maka ia adalah fardu kifayah. Maksudnya wajib ada di kalangan umat Islam yang belajar. Kalau tak belajar, semua berdosa. Jadi termasuklah
Kalau suami saya dia bidang chemical engineering, kejuruteraan kimia, tapi dia bidang alam sekitar. Jadi kewajib ada orang Islam kita belajar pasal alam sekitar, pasal wastewater, pasal apa yang keluar daripada kilang, macam mana bahan kimia tu nak dinyahkan. Wajib umat Islam kena belajar. Sebab kalau orang bukan Islam belajar, dia mungkin tidak seamanah orang Islam. Sebab orang Islam, dia bukan sekadar amanah kerana tugas dia, bukan kerana bidang dia, tetapi amanah sebagai khalifah Allah untuk menjaga muka bumi. Sama jugalah orang yang jaga alam sekitar. Alam sekitar ni dia ada 3. Kalau suami saya bab air, ada orang alam sekitar dia belajar, dia adalah bahagian udara. Ada pula alam sekitar bahagian tanah. Jadi bagaimana orang yang bahagian udara nak supaya udara ni bersih, macam mana nak nyahkan begini-begini. Jadi orang bukan Islam pun nak jaga juga. Orang bukan Islam pun, diorang pun ada pakar-pakar dia jaga juga. Tapi bila orang Islam yang jaga, dia ada tanggungjawab yang double. Tanggungjawab dia sebagai manusia ni, tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Itulah dia. Jadi ilmu fardu kifayah adalah ilmu menguruskan dunia. Manakala fardu ain, kalau sebut fardu ain, ilmu yang wajib belajar tu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menguruskan akhirat. Bagaimana menguruskan akhirat. Sebab tu fardu ain ni belajar bab solat, bab puasa, bab zakat, bab aurat tu termasuklah dalam solat, wajib menutup aurat. Sebab tu tanya, rukun Islam tak ada aurat pun. Rukun Islam ada solat, ada puasa, ada syahadah, ada zakat, ada haji. Tak ada pun bab aurat. Dalam solat tu sini ada syarat wajib, syarat sah solat, iaitu menutup aurat dengan sempurna. Haji pun sama. Maksudnya aurat itu termasuk dalam rukun, tetapi sab di bawahnya. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, semuanya ada ilmu fardu ain yang wajib belajar. Tak belajar berdosa. Tahap mana? Tak perlulah sampai tahap pakar. Dengan kita orang awam, kadar yang boleh kita menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Yang pakar lagi, sebab itulah orang awam kalau nak belajar bab faraid, makcik-makcik memang pensan lah tuan-puan sekalian. Kan nak belajar bab jihad, nak belajar bab fiqh pasal munakahat, umur 60 belajar pula bab munakahat. Sebab itu orang awam ni cukup dia belajar ilmu-ilmu akidah untuk membetulkan syahadah dan belajar apa perkara yang boleh membatalkan syahadah. Kalau bab solat pula, belajar bab rukun-rukun, perbahasan lebih lanjut, khilaf-khilaf tu tak perlulah. Jadi sebab itu kalau nak tahu mana tahap nak belajar fiqh, tahap mana yang melibatkan kita seharian, orang awam. Jadi kalau alim ulama kena belajar lebih lah, sebab dia kena menyelesaikan masalah ummah. Jadi tuan-puan sekalian, orang yang belajar ilmu selain pada ilmu fardu ain, iaitu ilmu fardu kifayah ni, anda juga sebenarnya sedang berjihad, sebab anda menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi, untuk menjaga muka bumi, untuk menguruskan alam, menguruskan manusia. Memang pahala besar lah, sebab ia juga fardu, iaitu fardu kifayah. Okey, jadi tuan-puan sekalian, masa kita dah nak habis ni, saya nak baca ditinggikan darjat ini. Firman Allah. Okey, orang berilmu umpama rembulan pada malam purnama. Subhanallah. Okey, tip N yang mencari keberkatan ketika menuntut ilmu, jaga hubungan dengan Allah, menetapkan niat betul, menghormati guru, menepati masa, menjadikan ilmu sebagai amalan, menyampaikan ilmu yang dipelajari. Ya, okey, kita tak sempat nak kupas. Menjaga hubungan dengan Allah. Okey. Subhanallah. Okey, subhanallah. Saya nak pergi kepada ni, saya nak baca. Okey, ni Imam Syafi'i kita, 7 tahun Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran dengan lancar. Beliau menghafal sebagai syair. Ketika berada di Mekah, beliau berguru dengan Sufyan bin Uyainah. Okey, Bakat ke Madinah. Kisah Imam Syafi'i. Okey, minta maaf tak sempat, tokoh ilmuwan. Ni Fatimah Al-Fihri ni pada tahun bila ni, dek? Nah, maklumat tak lengkap. Sebab nak tahu dia wanita pada abad keberapa ni. Okey, doa penerang hati. Okey, saya nak bacakan hadis dalam kitab ni. Gelaran ulama. Majlis ilmu lebih utama daripada majlis zikir. Mari kita tengok ya, sedikit pencerahan. Okey, subhanallah. Boleh pusing pada ustazah. Tahun bila, dik? 859. Oh, 859. Masihi. Oh, Hijriah.
Kamu kena laju sikit. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak bacakan satu hadis Nabi daripada riwayat Ibnu Majah. Subhanallah. Ini dalam buku Gelaran Ulama oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Gelaran Ulama oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, subhanallah. Nabi SAW bersabda, maksudnya okey. Maksud saya bacakan maksud ni, bahawa Nabi SAW masuk ke masjid dan melihat dua majlis. Ada dua majlis. Nabi masuk masjid, kemudian Nabi tengok ada dua majlis. Dua majlis orang-orang berkerumun. Maksudnya dua majlis orang duduk. Okey. Yang satu majlis orang yang berzikir. Kejap Oh, patutlah. Okey. Tapi kan nanti kamu cek balik ni ya. Dia tu skip. Okey. Bahawa Nabi SAW masuk ke masjid dan melihat dua majlis orang yang berkerumun. Yang satu majlis orang yang berzikir, sedang majlis yang lain orang yang mempelajari fiqh, maksudnya majlis ilmu, orang yang sedang belajar dan berdoa mengharap rahmat Allah. Maka Nabi SAW bersabda, kedua-dua majlis ini baik. Ada satu kumpulan yang sedang berkerumun, majlis zikir, duduk, sedang zikir, sedang mungkin selawat, duduk berzikirlah. Ada satu lagi majlis yang berkumpulnya manusia, mereka sedang belajar ilmu. Subhanallah. Maka Nabi SAW bersabda, kedua-dua majlis ini baik dan yang satu lebih afdal, iaitu lebih utama dari yang lain. Adapun mereka itu berzikir meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ini iaitu majlis ilmu. Mereka belajar dan mengajar pada orang yang jahil. Sedang aku diutus sebagai guru. Nabi kata, aku diutus sebagai guru. Wa innama bu'istu mu'alliman. Nabi kata, aku diutus sebagai guru. Maksud untuk mengajarkan manusia. Maka mereka ini yang lebih afdal. Kemudian Nabi SAW duduk bersama dengan mereka. Jadi muslimin muslimat, tu yang nak disebutkan. Subhanallah, bagaimana sebuah hadis yang menggambarkan kedudukan majlis ilmu. Sebab ada orang yang mungkin rasa macam dia lebih suka hadir majlis-majlis zikir sekian-sekian. Majlis zikir pun sangat bagus. Kita kena hadir untuk kita belajar supaya kita ini istiqamah ataupun kuat kan bersama-sama dengan kumpulan orang berzikir. Jadi kita pun kuatlah sikit zikir. Kan muslimin muslimat. Tapi di waktu yang sama jangan kita meremehkan majlis ilmu. Dan sebab daripada hadis ini diberikan gambaran bagaimana Nabi menyatakan bahawasanya majlis ilmu itu lebih afdal. Sebab di sana adanya proses belajar dan mengajar. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok lagi. Ilmu lebih baik pada harta. Majlis ilmu lebih afdal. Maksud alim, kisah seorang alim mengalihkan istana Balqis. Okey, ini satu kisah yang kita tahu ketika zaman Nabi Sulaiman AS yang memindahkan, akhirnya berjaya memindahkan singgasana Balqis dalam tempoh yang lebih sekejap, sekadar kelipan mata, iaitu orang alim. Orang alim yang diberikan Allah kedudukan wali. Darjat orang yang berilmu, ilmu baik pada harta. Banyaklah kalau kita nak baca ilmu dengan menulis. Orang alim itu pilihan Allah. Okey, hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikan seorang yang mengerti hal-hal agama. Tidak amalkan ilmu bererti ilmu diangkat. Cari ilmu dengan niat baik. Duduk di barisan hadapan ketika banyak keluar mencari ilmu sama seperti keluar berjihad. Okey, Nabi SAW bersabda. Okey, kita dengar ya. Hadis riwayat Tirmizi. Okey. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa keluar mencari ilmu, maka sebenarnya ia berjihad pada jalan Allah. Dan daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ilmu, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Orang yang menuntut ilmu, pergi cari ilmu, pergi hadir majlis ilmu, Allah mengampuni dosa-dosanya yang dahulu. Daripada Ziyad bin Haris Ash-Shudai radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah menjamin untuk mencukupkan rizkinya. Subhanallah, Allah menjamin untuk mencukupkan rizkinya. Jadi 3 hadis ni, yang pertama Nabi sebut, siapa yang menuntut ilmu, subhanallah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, siapa yang menuntut ilmu, Allah akan menjamin untuk mencukupkan rizkinya.
Dan yang ketiga, barang siapa yang keluar mencari ilmu sebenarnya ia sedang berjihad. Sebab itu muslimin muslimat, anak-anak kita yang pergi sekolah tu, pagi dan petang mereka pergi berjihad tu, subhanallah, diampunkan Allah dosa dan diberikan jaminan rezeki. Anak-anak kita kat universiti, pergi sekolah rendah, pergi sekolah menengah, mereka berjihad tu, mereka sedang menempuh perjuangan. Jadi ibu bapa kena banyakkan berdoa, ibu bapa kena banyak beri sokongan pada anak-anak yang belajar ni, bagi semangat, bagi motivasi, supaya anak-anak ini faham kenapa mereka belajar, supaya anak-anak ini faham kan mereka sedang berjihad dan berjuang. Kita kena banyak sabar dengan anak-anak ni bila balik dengan perangainya, dengan akhlaknya dan sebagainya. Sebab ujian bagi orang yang menuntut ilmu ni banyak. Ujian malas, ujian hilang motivasi, ujian pengaruh kawan-kawan, syaitan bisik itu ini. Sebab apa? Rupanya anak-anak kita yang sedang belajar ni, skor rendah ke, skor menengah ke, universiti ke, mereka sedang berjihad. Syaitan memang tak suka kan, manusia-manusia yang keji pun tidak suka. Jadi cabaran anak kita ni banyak. Jadi kitalah yang kena bersama dalam perjuangan mereka menuntut ilmu kan, mendoakan selalu, beri kata semangat, beri kekuatan, didik anak sungguh-sungguh. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi masya-Allah, kita dapat tak pahala? Dapat pahala sebab kita memudahkan anak kita belajar. Kita cari sekolah yang terbaik dan kita cari rezeki untuk mencukupkan keperluan anak-anak ni belajar. Kita dapat pahala. Kita tak perlu duduk dalam kelas belajar tercongok, kita tak perlu masuk universiti susah payah macam anak kita buat assignment itu ini, tapi kita dapat pahala sedekah jariah, pahala yang sentiasa mengalir. Sebab tanpa kita cari kerja, cari rezeki ni, anak kita mungkin tak boleh belajar dengan sempurna. Nampak tak kita ni saling melengkapi. Jadi di dalam rumah kita tu, tuan-puan sekalian, ada apa? Ada orang yang berjihad, iaitu anak-anak kita berjihad menuntut ilmu. Jadi insya-Allah Allah akan cukupkan rezeki anak-anak kita melalui kita. Jadi jangan risaulah. Sebab itu orang-orang dulu kan, dia cakap apa? Gilah belajar, kau jangan fikirlah pasal duit. Pergilah belajar, rezeki adalah tu. Orang dulu kan, padahal tak nampak lagi mana nak dapat duit ni, tak nampak lagi ni macam mana cara ni, tetapi ayat tu, belajarlah, jangan risaulah, adalah rezeki tu orang belajar. Memang betul, ia disebut dalam hadis Nabi kan, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mencukupkan baginya rezekinya. Subhanallah, ya betul. Sebab apa? Kita dapat pahala yang besar ni, anak-anak belajar, kita dapat pahala besar ni. Anak seorang belajar dapat pahala dia lah. Tapi kalau anak 3-4 orang, kalau saya 7 orang, semua dah masuk sekolah. 7 dah sekolah. 2 orang tadika, 2 orang tadika, 3 orang menengah, 2 orang di sekolah rendah. Jadi memang kena banyak sabarlah kita ibu-ibu. Alhamdulillah. Ayah selalu kata macam tu kan. Atirah kata, ayah selalu cakap macam tu. Belajar betul-betul, adalah rezeki tu orang belajar. Rupanya ia daripada hadis Nabi. Nabi sebut, barang siapa yang menuntut ilmu, akan dicukupkan baginya rezeki. Allah akan mencukupkan rezekinya. Jadi jangan bimbang. Kena fokus, kena belajar. Para pelajar sekalian, siapa yang dengar ni, kalau anda nak cukup rezeki, nak dapat pahala jihad, dan diampunkan dosa, belajarlah sungguh-sungguh. Kan, berjuang, belajar betul-betul, fokus. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semua. Mohon maaf salah dan silap. UTN Space, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita dapat pergi kan, insyaAllah dapat pergi secara fizikal. Bolehlah mengulangi nostalgia lama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, nak belajar sambung. Betul. Ada yang kata, Ustazah betul lah. Kan, dia kata, Ustazah betul lah. Pelik kalau belajar ni, cukup je Allah bagi. Walaupun duit tak ada, tapi cukup. Betul. Orang susah dulu, mak ayah susah dulu kan, makan tak cukup, tapi belajar cukup. Belajar dapat belajar sampai luar negara walaupun makan tak cukup. Terbaik. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.